Okey, boleh nampak kan? Boleh. Okey, kita akan belajar topik 3.2.4 jenis-jenis pendapatan individu lah. Okey, cikgu nak kamu rujuk lah buku teks, buku surat 150 hingga 152 lah. Ini semua topik yang kita akan belajar lah dalam buku surat tu. Okey, sebelum tu kita akan main teka-teki lah. Semua dah ready? Dah. Okey, Dah. cikgu tunjuk satu gambar ni first. Okey, gambar ni bila kamu kerja dengan majikan, kamu akan dapat. Kamu dapat apa tu? Siapa boleh teka? Upah. Ya, pandai. Kita akan dapat upah. Okey, yang kedua. Kamu ada satu aset tetap lah. Katakan sebuah rumah. Kamu boleh buat apa aset tu untuk dapatkan duit? Loan. Sewa. Okey, sewa. Betul. Okey, yang ketiga. Dia pasal yang kita belajar minggu lepas lah. Kamu ada duit, kamu simpan dalam bank, kamu akan dapat duit tu. Apa kita panggil itu? Yang hasil kita dapat tu panggil apa? Faedah. Ya, pandai. Faedah. Okey, gambar seterusnya ni. Katakanlah cikgu meniaga nasi kukus lah. Daripada hasil yang cikgu dapat tu panggil apa? Untung. Ya, untung. Okey, seterusnya yang ni saham lah. Saham ni dia tak panggil faedah, dia panggil apa dia? Dividen. Ya, pandai. Okey, yang last sekali ni. Ini katakanlah seorang pakcik ni, dulu dia seorang guru lah, tapi dia dah bersara. Apa yang dia dapat kalau dia dah bersara? Dia kerja kerajaan dulu. Dia dapat pencen kan? Pencen tu panggil apa? Bayaran pindah. Bayaran pindaan. Ya, pandai, semua pandai. Ya, dia nak masuk. Okey. Okey. Definisi pendapatan individu merujuk kepada ganjaran berbentuk wang yang diterima oleh individu dalam tempoh masa tertentu. Ingatlah, dia wang yang diterima dalam tempoh masa tertentu lah. Okey, cikgu nak seorang bacakan boleh? Saya. Okey. Pendapatan individu. Pendapatan faktor produktif merujuk kepada faktor pengeluaran dalam ekonomi seperti tanah, buruh, modal dan usahawan. Pendapatan faktor tidak produktif merujuk kepada mereka yang tidak memberi apa-apa sumbangan dalam ekonomi seperti pelajar, suri rumah dan pesara. Okey, terima kasih. Okey, contoh pendapatan faktor yang produktif ni adalah macam ni lah: sewa, upah, faedah, dividen dan untung lah. Yang tidak produktif ni bayar pindahan tu lah, macam pencen pesara tu lah. Okey, cikgu nak kamu ingat lah, ni rumus pendapatan individu lah. Dia punya rumus senang je, kita campur je semua pendapatan tadi, iaitu kita tahu upah, sewa, faedah, dividen, untung dan bayaran pindahan lah. Semua catat Okey, yang pertama kita tengok upah dulu. Okey, siapa nak baca ni? Saya. Mana-mana, siapa nak cakap dulu? Upah dibayar kerana individu menyumbangkan tenaga mental atau fizikal dalam proses pengeluaran. Upah dibayar mengikut masa bekerja atau mengikut output yang dihasilkan. Upah terdiri daripada upah wang nominal dan upah benar. Okey. Bawah tu baca ke? Boleh juga. Upah benar sama dengan upah wang bahagi harga purata barangan. Upah dalam bentuk wang semasa. Harga putaran barangan sama dengan jumlah barangan bahagi dengan bilangan barangan. Kuantiti barang yang dapat dibeli dengan sejumlah wang. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu, Ya.
Cikgu dah rekod belum? Cikgu record pakai OBS. Sebab hari ni cikgu silap email. Sebab cikgu pakai email siswa tapi cikgu pakai email biasa. Jadi dia tak boleh record. Okey, upah benar ni kita tahu upah wang bahagi dengan harga purata. Dia menunjuk kepada upah dalam bentuk wang semasa lah. Senang kata, dengan upah tu kau boleh beli berapa barang. Harga purata barang kan kita tahu jumlah barangan bahagi dengan bilangan barangan, iaitu merupakan kuantiti barang yang dapat dibeli dengan sejumlah upah wang lah. Okay, ingatlah kalau upah ni dia ganjaran kepada faktor buruh lah. Sebab buruh ni bila dia kerja dia dapat hasil upah lah. Okay, contohlah Encik Zul seorang pemandu lori menerima upah sebanyak RM3,000 sebulan. Inilah contoh upah. Mari kita try pengiraan sikit lah. Semua ada kalkulator ke? Ada. Okay, dengan formula yang cikgu bagi tu, kita cari harga purata dulu. Harga barang X tambah dengan harga barang Y, kita bahagi dengan bilangan barang tu. Bilangan barang tu senang je. X 1 unit, Y 1 unit. Jadi 2 je. Kita mulakan yang atas ni. Siapa dah dapat beritahu? Dua ke cikgu? Bukan. Dia ni. 1.5. Ya, 1.5. Siapa tu? Izati. Okay, Zati. Betul, 1.5. Okay, yang kedua. Kita campur dua ni. Lepas tu kita bahagi dengan 1 unit. 1 unit. Dia akan jadi 2 nanti. 175. Okey, 175. Humairah kan? Okey. Yang ketiga, siapa boleh dapat? 2.15. Ya, 2.15. Yang terakhir tu untuk harga purata 2.7. 2.7. Ya, pandai, semua pandai. Okey, kita dah tahu kan nilai dia yang ni. Semua ni lah. Okay, kita fahamkan yang upah benar ni apa. Dia kata upah wang. Upah wang ni upah wang dia kan. So harga purata kita dah tahu ni. Contohlah yang pertama lah, cik buat ini pertama. Kita ambil yang ni, kita bagi dengan 1.5 ni. Okay, kita akan dapat berapa? 866.66. Okay, kita ambil tak ada titik perpuluhan, dia jadi berapa? 66. Okay, lagi tepat 66 lah. Tapi kalau kita ambil titik perpuluhan tambah, dia jadi 867. Tapi lagi tepat yang aku cakap lah, semua 866. Okay, yang kedua 857. Okay, yang ketiga siapa dapat? Inilah. Kalau kamu campur, kita akan dapat ni lah, 857, 837, 778 lah. Ni bagi yang tak faham lah. Yang harga purata yang first ni kita ambil yang ni. Cikgu guna colour lain. Sekejap. Cikgu ambil biru. Harga barang X ni kan, ni X tu. Kita ambil yang ni dulu. Lepas tu kita campur barang Y pula. Teruk pula tulis. Okay, kita ambil yang Y ni lah, RM2. Jadi RM2. Disebabkan 1 unit kita campur dapat 2. Tu 2 tu. Ni lah cara nak kira harga purata. Siapa yang tak tahu tu lah. Ni kalau nak kira yang cikgu dah terang kan. Okay, kita kena ingat lah, kenaikan harga barang dan perkhidmatan akan menjejaskan kuasa beli pengguna. Silap ni, kuasa beli pengguna. Potong. Okay, contohlah kita tengok tahun 2000 ke tahun 2005, memang upah wang dia tambahan daripada 1300 ke 1005. Tetapi upah benar dia makin menurun. Maksudnya dalam pasaran tu berlaku kenaikan harga.
walaupun upah tu kita naik, dapat peningkatan, tetapi kuasa beli mereka tetap rendah. Okey, sewa. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey. Sewa diterima kerana individu memberi hak penggunaan kepada orang lain. Contohnya pemilik tanah pertanian dan pemilik bangunan. Kadar sewa permintaan lokasi dan kegunaan tanah. Okey, terima kasih. Okey. Sewa ni merupakan ganjaran kepada faktor tanah lah. Dia punya sewa ni kadang ikut lokasi juga. Contohlah, kalau macam kat Kuala, cikgu ada satu rumah ni lah, dia dekat dengan istana lah, Chandra Puteri lah. Rumah tu walaupun model kecil je, tapi sebabkan lokasi dia yang menarik, boleh sewa dalam antara 800 hingga dah lebih ni, hingga ke 1000 lah. Faktor lokasi ni pun memain peranan harga sewa tu. Kalau contohlah lokasi dia kat hutan ke apa ke, mesti orang tak nak sewa kan, harga dia jadi rendah lah. Okey, seterusnya faedah. Okey, siapa nak baca kan? Saya. Okey. Faedah diterima oleh individu yang menyimpan wang di bank atau memberi pinjaman kepada orang lain. Faedah diterima oleh individu kerana sanggup menangguhkan perbelanjaan semasa berpisah dengan wang tunai serta menanggung risiko kejatuhan nilai wang. Dalam Islam, penerimaan faedah ini adalah haram. Rumus faedah ialah faedah sama dengan jumlah simpanan darab kadar faedah darab tempoh simpanan. Okey, terima kasih. Okey, faedah ni, okey, kita tengok ini, sanggup menanggung pembelanjaan semasa lah. Dia macam nak kata, contohlah dia sebenarnya ada 1000 lah, tetapi 1000 dia tu dia nak simpan lah, dia nak simpan, jadi dia tak boleh guna 1000 tu, dia kena tangguh lah. Katakan dia nak contoh lah, kamu nak apa? Contoh kalau kamu ada 1000, kamu nak beli apa? Kau nak beli apa? Handphone kan? Nak beli phone kan? Katakanlah iPhone lah, kau nak beli iPhone second hand lah, bukan harga 900. Tetapi sebabkan dia nak masuk faedah ni, dia nak simpan dalam bank, dia kena menangguhkan pembelanjaan semasa dia lah. Jadi dia berpisah lah dengan tunai dia. Tapi dia kena ingat, dia ada risiko semua faedah ni. Kalau ekonomi kita okey, kita faedah kita banyak lah. Kalau ekonomi negara kita kurang okey, faedah dia menurun lah. Tapi dalam Islam, faedah ni haram lah. Dia macam riba lah. Okey, kena ingat lah ganjaran kepada pemilik modal wang. Okey, seterusnya untung. Untung ni senang je. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey. Usahawan menerima untung kerana berani menanggung risiko, mengeluarkan idea perniagaan, menggabungkan faktor pengeluaran, menguruskan perniagaan dengan jayanya. Rumus untung ialah untung sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, cikgu nak tanyalah, jumlah hasil dia, macam mana kita nak dapat jumlah hasil? Siapa tahu? Ingat lagi ke? Semua dah lupa Jumlah untung ni, andai katalah kalau kamu masuk STPM, banyak guna untung ni, TR tolak TC. Okey, cikgu bagi contoh soalan dululah. Okey, sebelum tu ganjaran kepada faktor usahawan lah. So usahawan ni dia memulakan perniagaan lah, jadi dia akan dapat untung nanti lah. Okey, contoh soalan lah. Siapa nak baca soalan ni? Saya. Yang first tu lah. Encik Hasan seorang pemilik gerai nasi kukus dan beliau dapat menjual 100 bungkus nasi kukus sehari dengan harga RM6 bagi setiap bungkus. Sekiranya kos untuk sebungkus nasi ayam ialah Nasi kukus RM2.50, berapakah untung yang akan diterima oleh Encik Hasan pada hari tersebut? Okey, terima kasih. Kejap ada yang masuk.
Okey. Kantoi dah. Okey, kita tengok formula dulu lah. Okey, formula dia untuk jumlah hasil tu, harga kita kali dengan kuantiti dia. Yang cost tu pula, cost dia kita kali dengan kuantiti dia. Okey, siapa boleh jawab? Okey, cikgu tanyalah dulu. Harga dia berapa? RM2.50. Harga. RM6. Okey, harga dia RM6. Okey, cost dia berapa? Cost ni baru RM2.50 tu. Sebab dia dah bagi tahu cost untuk sebungkus tu RM2.50. Harga ni yang dijual tu RM6. Okey, kuantiti dia pula berapa? 100. Okey, 100. Kuantiti ni sama ke tak sama untuk kedua-dua ni? TR dengan Sama. Ya. Tak sama. Kenapa tak sama? Sebab Okay, senang jawapan dia sama lah, senang. Sebab andai kata lah kita anggap macam ni lah, sehari dia dapat jual 100. Kalau dia dapat jual 100, hasil dia 100 lah bungkus. Kos dia pun 100 juga. Dia sama senangnya. Okay, kita mulakan lah. Inilah formula dia, TR tolak TC. Sebabkan semua dah pandai tadi, kuantiti dia 100. Kita kalikan TR dulu. 100 kali 6 tolak dengan 100 kali RM2.50. Dia dapat berapa? 350. Okey, pandai. 350 lah. Okey, yang kelima, dividen. Siapa nak baca ni? Saya. Okey. Dividen merupakan sebahagian daripada keuntungan syarikat. Dividen dibayar pada pemegang saham syarikat. Dividen juga diterima oleh pemegang unit amanah seperti Amanah Saham Nasional ASN dan Amanah Saham Malaysia ASM serta pencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Okey, terima kasih. Cikgu nak tanya, siapa ahli keluarga dia ada simpan saham macam ni? Ahli keluarga dia? Ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu ya? tak tahu. Okey. Jadi antara ni lah, saham lah, kita main saham lah. Saham ni untung kalau dalam jangka masa panjang lah. Contoh yang kebiasaannya lah, selalunya ni lah KWSP ni, kumpulan wang simpanan pekerja lah. Dia secara automatik lah, kamu kerja tu, kamu dah ada akaun KWSP ni, secara automatik dia akan tolak masuk ke KWSP ni. Dia macam kamu main saham secara automatik lah yang tu. Ada lagi macam ASM, ASN. Okey. Seterusnya bayaran pindahan. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey. Bayaran pindahan, pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak memberi sumbangan dalam proses pengeluaran. Contoh, pesara kerajaan menerima wang pencen. Individu miskin menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Malaysia. Pelajar menerima wang saku. Pelajar cemerlang menerima beasiswa. Harta peninggalan kepada warisnya. Pampasan yang diterima oleh mangsa kebakaran atau banjir. Okey, itulah bayaran pindahan ni. Dia tak terlibat pun dalam aktiviti ekonomi, tapi dia akan dapat duit juga. Contoh pesara kerajaan ni lah, macam yang gambar cikgu tunjuk tadi tu. Dia dah pesara, dia pencen, dia dapat wang pencen. Kalau orang miskin dia dapat bantuan daripada kerajaan. Kalau pelajar dapat wang saku lah, macam kamu lah, kamu dapat wang saku dapat RM1,000 berapa. Okey, sebelum cikgu uji kefahaman, ada apa-apa soalan ke? Ada ke soalan ke? Tak ada. Tak ada lah. Okey, topik hari ni senang je. Soalan cikgu lagi mudah lah daripada semalam. Kalau boleh cikgu nak, kalau boleh lah semua lebih 60% lah betul.